wanita. Wanita bangkit mendepani cabaran merupakan tema Hari Wanita yang dipilih oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga bagi mengangkat semangat juang wanita yang tidak mengenal penat lelah dalam mengharungi cabaran kehidupan. Sifat kelembutan yang ada pada wanita bukanlah satu halangan untuk terus mara ke hadapan, malah di sebalik kelembutan itu tersimpan kekuatan yang utuh dan bersemangat wajar. Ia jelas dilihat di mana kini golongan wanita mampu seiring dalam pelbagai sektor. Ada di antara golongan wanita yang menjadi peneraju dalam pelbagai bidang utama. Terbaharu, Nurwai Hidayah Muhammad Rasidin, 23 tahun, merupakan salah seorang juruterbang yang ditugaskan untuk mengendalikan pesawat dari Beijing, China yang membawa 200 liter vaksin Sinovac ke negara ini. Selain itu, Datuk Nicole N. David turut mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Nilofa pula mencipta nama dalam dunia fashion antarabangsa sehingga menjadi ikon wanita terutamanya dalam kalangan golongan belia. Meskipun sumber kewangan keluarga terjejas kerana wabak COVID-19, mereka mengambil inisiatif dengan berniaga, menjadi penghantar makanan dan juga bermacam cara lagi bagi meringankan beban keluarga. Justru dalam keadaan dunia dilanda pandemik COVID-19, kepayahan demi kepayahan mengajar golongan wanita untuk tetap bangkit mendepani cabaran. Wah, begitu hebat wanita-wanita di Malaysia ya. Terus memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Baiklah, tetamu-tetamu kita yang begitu hebat. Kita juga bersama Aliza Ali di talian, iaitu pengarah urusan kumpulan Chatham Malaysia. Hello, Assalamualaikum Aliza. Salam, apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Wah, akhirnya bertemu kita dengan lady boss yang famous dekat Malaysia ni. Okay, bersama kita juga Iza Izlan, iaitu pengarah eksekutif Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis Women Girls. Hello, Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam, Ya Ina dan Hawa. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada anda berdua. Selamat Hari Wanita Sedunia. Kita ada Aliza, kita ada Iza, wanita yang cukup memberi inspirasi. Tapi kita boleh mula dengan Aliza dahulu. Bagaimana segalanya bermula sebagai seorang usahawan, Aliza? Boleh kongsikan? Saya bermula pada saya berumur 18 tahun. Waktu saya baru habis SPM. Itulah kali pertama dapat experience untuk macam mana nak start business. Waktu tu saya mengajar tuition, di mana saya mengajar matematik, tapi saya ajar one to one, dan saya dapat bayaran sebanyak RM150 satu jam. So saya ajar setiap hari 4 jam. So dalam masa sebulan tu saya boleh buat duit sebanyak RM16,800 ajar tuition matematik sahaja. Wow. So waktu itulah dapat kita punya rasa macam, oh ini rasanya buat bisnes. So that's how I started. Di situlah bermulanya keinginan untuk buat bisnes dan keinginan dan keyakinan untuk buat bisnes sendiri. Wow. Bermula seawal usia 18 tahun ya, Aina. Dan sehingga kini Aliza mungkin boleh kongsikan juga dah ada berapa cawangan di seluruh dunia, Malaysia dan mungkin dunia juga mungkin? Ya. So jadi Chatham Malaysia kita berada di kita ada di Saudi juga. Jadi di United States kita ada 40, di Malaysia kita ada 80, dan juga we are going to Saudi, Arab Saudi, dan sekarang kita ada dalam, daripada dulu company saya waktu kita bermula cuma ada dalam 2 orang. Sekarang kita alhamdulillah dah ada lebih 1,000 pekerja, alhamdulillah, dan berkembang lagi. InsyaAllah. Cukup menakjubkan. So, saya kira satu kejayaan yang pastinya dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Bukan saja golongan wanita tetapi golongan lelaki juga. Okey, baik. Untuk Iza pula. Kita faham yang nak menubuhkan sesebuah NGO itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi kalau kita lihat perkembangan wanita bermula daripada kecil lagi apabila bergelar seorang gadis lagi. Bagaimana Iza melihat ini sebagai satu titik permulaan yang sangat-sangat penting untuk memastikan kejayaan seseorang wanita itu? Baiklah, bagi saya sebenarnya melentur buluh tu biar dari rebungnya, betul kan? Jadi sangat penting untuk kita memupuk, mendidik dan juga mendorong anak-anak muda, terutama sekali gadis-gadis, anak-anak perempuan kita dan kanak-kanak untuk mempunyai satu semangat yakin diri dan percaya yang mereka boleh lakukan apa yang mereka inginkan untuk
mengubah nasib hidup mereka dari segi kekeluargaan, dari segi komuniti di sekeliling mereka, dan juga akhirnya insya-Allah satu hari nanti mungkin mereka memberi bakti kepada negara. So itu yang saya percaya memang penting untuk kita pupuk daripada kanak-kanak lagi, dan kami di NGO Women Girls yang telah pun ditubuhkan daripada tahun 2013 memang fokus kami adalah untuk menjalankan program-program kendiri dan juga program-program pembangunan untuk membantu kaum wanita dan juga kanak-kanak, terutama sekali gadis, anak-anak muda, untuk percaya yang mereka ni lahir ada superpower dan mereka hanya perlu diberi bantuan dari segi skills dan juga tools untuk mereka capai potensi mereka yang terbaik. Okey, Iza, mungkin Iza boleh kongsikan juga sedikit apa sebenarnya antara latihan ataupun latihan kendiri yang diberikan itu? Baik, tadi seperti yang VIP kita tadi telah katakan juga dan sesi sebelum ni, memang kita percaya latihan-latihan yang tepat penting untuk diberikan kepada kaum wanita dan juga gadis, dan kaum lelaki dan kaum wanita seperti kita tahu ada perbezaan sedikit, tetapi sebenarnya dengan ada keinginan yang tinggi, apa jua pun kita boleh buat. Dan secara tak langsung kita sebenarnya memang lagi istimewa lah, sebenarnya lagi special, betul tak? Dan antara program-program yang kami telah pun lakukan di Women Girls, kami memberikan latihan dari segi macam masuk semula ke industri pekerjaan. Antaranya program kerja-kerja kami juga ada program Ibu Nakoda Hidup di mana kami membantu mompreneurs ataupun wanita-wanita yang mempunyai perniagaan dan mereka juga nakoda hidup. Maksudnya di sini mereka adalah breadwinner ataupun mereka lah yang mengemudi keluarga, institusi keluarga mereka. Dan ramai wanita di sana yang cuba membahagikan masa antara menjaga keluarga, menjaga rumah tangga dan juga bekerja. Dan ini norma kehidupan hari ini, itulah realitinya yang kita cuba nak lakukan semua benda ni sampai ada satu budaya yang dipanggil mental overload yang research ramai wanita yang ada, sebab kita macam mental kita jadi overload sebab kita fikir kat rumah nanti nak masak macam mana, anak siap tak homework, nak gosok baju dia lagi, and then nak fikir pasal career kita lagi. Contohnya macam Cik Aliza, saya pun tak tahu macam mana dia manage dengan 1,000 pekerja, dengan nak manage dia punya personal life lagi, dengan nampak cantik lagi, saya pun tak tahu. Tapi itulah realiti menjadi seorang wanita, such a multitasker, dan sebab itu saya rasa kaum wanita ni sangat istimewa. Setuju dengan apa yang Iza katakan. Norma baharu, wanita ini bekerja lebih daripada satu, banyak yang nak difikirkan, terutamanya ketika pandemik ni kan, bekerja dari rumah, fikirkan anak-anak lagi yang belajar dari rumah. Baiklah Aliza, kalau kita lihat bukan mudah sebenarnya untuk berjaya, terutamanya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Pendapat Aliza, apa antara keunikan wanita itu yang membolehkan mereka berjaya dalam bidang keusahawanan, Aliza? Saya rasa salah satu kelebihan wanita ni, kita dah biasa, kita susah nak putus asa. Walaupun kita nampak kita lebih emotional, tapi sebenarnya bila kita ada sesuatu keinginan tu, kalau say for example kalau kita gagal, bagi kaum wanita kita boleh terima kegagalan tu lagi senang daripada kaum lelaki sebenarnya. Itu apa yang saya nampak daripada, sebab di dalam company saya rasa about 80% adalah women. Jadi di dalam sini bila 80% tu kita nampak cara macam mana bila perempuan bekerja, dan juga bila putus asa tu dia lebih senang untuk dia nak move on. Kalau dia gagal sesuatu tu dia akan move on. Mungkin sebab dia dah terbiasa jalani stres-stres di rumah dengan nak multitask untuk jaga anak, masak semua. Bila dah biasa multitask dia dah boleh shut down. Bila benda ni dah tak okey, move on. So jadi itulah salah satu keunikan dan juga kelebihan bila nak berjaya tu adalah bila kita buat sesuatu tak semestinya benda tu akan jadi. Jadi sangat penting untuk ada kita punya jati diri di mana gagal tak apa, move on, kita buat lebih baik yang akan datang. Jadi itu adalah salah satu yang saya nampak daripada kita punya team di Chatham juga. Yang mana kita boleh dapat bezakan yang mana orang yang akan dapat pergi jauh dan juga yang mana yang akan stuck di situ sahaja. Mentaliti itu sangat penting. Betul. Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Aliza tadi. Di mana di sebalik kejayaan seseorang itu adalah kegagalan yang tidak kelihatan. Yang kita nampak kejayaan dia sahaja. Okey, baik. Kita ada banyak lagi yang nak ditanyakan kepada tetamu istimewa kita dalam talian. Tetapi kami nak berehat seketika. Kepada anda, jangan pergi ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.